Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak pelajar. Okey, hari ini nak kongsi tentang kisah jam buruk. Okey. Ada seorang ayah ni, dia memiliki satu jam lama, jam pusaka, dan dia berhajat untuk menyerahkan jam pusaka tersebut kepada anaknya. Okey, tapi sebelum dia serahkan jam tu, dia telah memanggil anaknya dan memberitahu bahawa dia minta anak dia bawa jam tu pergi ke kedai jam dan tengok berapakah harga nilai jam tu sekiranya anak dia nak jual jam tu. Kemudian anaknya akur, dan tak lama tu anak dia balik dan beritahu pada ayah dia, ayah, kedai jam ni cuma nak ambil jam ayah dengan harga RM5 sahaja, sebab katanya jam tu dah lama, banyak cala dan dah buruk dan dia tak nak terima. Okey, ayah dia kata tak apa, cuba bawa pula jam ni pergi ke kedai kopi kat depan sana. Kemudian anak tu akur, pergi dan balik bagi tahu ayah, sama juga tokey kedai kopi tu kata dia tak nak jam ni sebab jam ni dah lama, orang dah tak pakai. Okey, kemudian ayah dia beritahu, okey anak, bawa jam ni pergi ke muzium, tengok berapa nilai yang muzium letakkan jam ayah ni. Kemudian anaknya pergi dan balik dengan wajah yang gembira. Dia cakap, ayah, pihak muzium menawarkan harga yang sangat tinggi untuk jam ni. Dia nak ambil RM100,000. Dia kata macam tu. Okey, jadi ayah dia terus bagi tahu dekat anak dia, wahai anak, sebenarnya bukanlah ayah nak minta kamu jual jam ni. Tapi apa yang nak ayah kongsikan dengan kamu ialah, kalau kamu pandai meletakkan diri kamu pada tempat yang betul, maka kamu akan dinilai dengan harga yang tinggi dan kamu akan dinilai dengan lebih baik berbanding dengan tempat yang kamu salah pergi. Jadi apa yang kita dapat daripada kisah ni ialah, cikgu nak kongsikan beberapa perkara, macam mana cara untuk kita sentiasa meletakkan diri kita, untuk kita ada harga diri kita sendiri, untuk menilai diri kita dengan lebih baik. Okey, jadi jom ikuti. Okey, cara untuk membuatkan diri kita rasa berharga, macam mana? Sebenarnya sangat rugi kalau kita sentiasa nak letakkan diri kita ni di tempat yang tidak baik, sentiasa kita nak hargai orang je tapi kita tak hargai pun diri kita sendiri. Jadi cara yang pertama ialah kita kena sentiasa berfikiran positif tentang diri kita. Apa yang kita fikirkan tentang diri kita tu, itulah kita. Tapi kalau sentiasa kita nampak kelemahan diri, kita nak bandingkan diri kita dengan orang lain, dia tu handsome, aku tak, dia cantik lawa tapi aku buruk, tak guna. Jadi kita kena tahu apakah kehebatan atau kelebihan diri kita berbanding dengan orang lain. So sentiasalah kena menghargai diri dengan kita redha dengan apa yang kita ada, kita syukur dengan apa yang Allah dah bagi pada kita, dan kita nikmati, kita rasai apa yang kita miliki dan kita kongsi dengan orang lain. Okey, cara yang kedua ialah macam mana kita nak hargai diri. Kita jangan terlampau takut dengan apa orang cakap pasal diri kita. Kita kena tahu bahawa kita tak mampu untuk buat semua orang suka pada kita. Okey, jadi kalau kita rasa kita boleh terima apa yang orang cakap pasal diri kita tu untuk kita tingkatkan semangat diri, atau untuk kita jadikan ia sebagai panduan untuk kita ubah diri kita, bagus. Tapi kalau kita ambil apa yang orang komplain kita tu untuk kita nak membunuh diri kita sendiri, tak perlu. Jangan. Buang jauh-jauh. Okey, perkara yang ketiga ialah cikgu dah pernah bincang sebelum ni dengan cara kita melupakan kisah ataupun perkara yang dah lepas. Kita cuba maafkan diri atas kesalahan yang kita dah buat sebelum ni. Jangan fikir dah, kita kena berada di alam yang nyata dan buatlah apa yang sepatutnya kita buat sekarang. Memang susah sebenarnya kita nak lupakan pengalaman lepas ataupun kesilapan lepas yang kita dah buat, tapi kita jadikan ia sebagai pengajaran, jadikan ia sebagai panduan untuk kita teruskan apa yang perlu kita buat sekarang. Okey, yang keempat ialah terimalah kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kamu. Jangan mudah patah semangat bila kita tahu kita tak boleh buat macam ni, kita tak boleh nak buat macam orang ni, kita tak boleh nak capai macam orang ni. Jangan. Kelebihan dan kelemahan yang kita ada itu adalah sebenarnya apa yang telah kita usahakan sendiri, kan? Kita tak mampu, so tak apalah. Tapi kita dah usaha tapi tak mampu juga, tak apalah. Jangan jadikan ia sebagai satu standard diri kita ni, aku sampai sini je, tak boleh dah. No, tak boleh. So kita kena sentiasa terima kelebihan kita tu mungkin tak ada pada orang lain. Macam tu.
Dan yang terakhir, jangan lupa setiap hari kita kena sentiasa berikan kata-kata semangat, kata-kata positif untuk diri kita. Contoh, hari ni aku akan jadi lebih baik daripada semalam. Contoh lagi, okey, hari ni aku akan siapkan semua tugasan yang cikgu bagi. Okey, jadi bila kita bercakap dengan diri kita macam tu, secara automatik kita telah memberi satu tenaga yang baik, aura positif untuk diri kita sendiri. Bila kita bersemangat, barulah kita ada rasa mudah untuk melakukan apa saja aktiviti, kan? Okey. Jadi anak-anak pelajar, bukan susah sebenarnya untuk kita menilai diri kita menjadi orang yang lebih baik ataupun meletakkan harga diri kita dengan cara yang cikgu dah kongsikan seperti tadi. Tak susah pun. Bendanya benda yang mudah yang memang sebenarnya dah ramai pun yang buat hari-hari, kan? Tapi kita kena tahu bahawa macam mana kita nak sayang orang kalau kita sendiri tak sayang diri kita. Macam mana kita pandai nak menilai orang kalau kita sendiri tak tahu nak nilai diri kita sendiri macam mana. Okey. Jadi itu saja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu akhiri dengan kalimah mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.